Didik TV KPM. I found guidance, friendship, discipline, and love. Everything in one person, and that person is you. Happy Teachers Day. Cantiknya yang buat kat ni. Siapa nama dia? Wei Chin. Oh, daripada SMK Datuk Penggawai Timur. Oh, dekat Masai Johor. Dah live ke? Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, ingat kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP seperti menjaga jarak 1 meter, memakai pelitup muka dan juga kerap cuci tangan. Okey, dan ini yang saya baca tadi, kad yang dihantar oleh Wei Chin. Kalau anda dapat lihat sendiri, nampak tak dia lukis muka cikgu dia. Zoom lah sikit Fuad. Fuad zoom sikit. Yang itu. Nampak tak? Cantik lah kan. Dengan decoration macam ni. Sebab kita tahu kan, Hari Guru tidak lama lagi. Jadi ini merupakan salah satu, orang kata, gift lah daripada student kepada cikgunya. Terima kasih Wei Chin. Okey, baik. Itu sebenarnya sedikit mengenai kad Hari Guru. Dan saya pasti hari ini subjek yang kita nak belajar iaitu subjek perniagaan. Dan siapa cikgu ini? Katanya datang daripada Setia Alam. Macam kenal je. Nak tahu siapa? Jom kita tengok profil guru hari ini. Itu dia. Dah ada dah. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Macam mana cikgu? Persiapan raya balik kampung tak? Tak dapat balik. Jangan tanya kenapa Jangan tanya kenapa. Sensitif. Okey. Cikgu, kalau kita tengok kan, cikgu mempunyai pengalaman sebanyak 12 tahun di dalam subjek perniagaan cikgu kan? Mungkin cikgu sebelum ni perdagangan. Sebelum perdagangan. So sekali lah 12 tahun. Dia sekali lah 12 tahun kan. Macam cikgu dapat lihat lah kan, sebelum ni dia punya format adalah KBSM, betul? Yes, betul. Dan ini adalah KSSM. Jadi macam mana cikgu? Ramai tak pelajar-pelajar yang macam terkejut apabila tiba-tiba nak kena tukar format ni cikgu? Masa mula-mula tu memang macam agak terkejut jugalah. Tapi lepas kita dah terangkan macam ni, dan ini pun antara tahun yang kelima lah. Jadi tak ada masalah untuk pelajar memahami lah. Nak tahu kenapa cikgu diorang tak ada masalah cikgu? Sebab cikgu dia power. Cikgu power. Cikgu power, anak murid pun insyaAllah power cikgu Okey, dan seperti biasa kita di Didik TV melakukan protokol kesihatan. Jadi diminta cikgu untuk kita datang ke sini untuk kita melakukan sanitasi. Boleh cikgu boleh. Okey. Alright, jadi cikgu, siapa suruh pakai? Pakai mobile. Tak ada lah. Boleh cikgu. Silakan cikgu. Okey. Macam tak ada je cikgu. Cikgu tipu. Okey. Nampak? Dia tengah-tengah tapi tak keluar. Tak tertekan. Ini nampak? Macam ni. Okey. Alright. Dan kita cuci sehingga bersih. Dan seterusnya untuk memberikan keselesaan kepada cikgu sewaktu mengajar, kita boleh buka cikgu pelitup muka. Dan kita kena sentiasa mengekalkan jarak 1 meter cikgu Okey. Dan kita dah tahu dah serba sedikit mengenai subjek yang kita nak belajar hari ini, iaitu perniagaan cikgu Tingkatan 4 modul 1. Bab 2. Bab 2. Bab 2. Dan kita nak tahu jugalah kan pandangan pelajar sendiri. Apa kata mereka mengenai subjek ini? Atau senang ke atau susah? Moh kita tengok. Saya sangat meminati subjek perniagaan kerana saya dapat mengetahui tentang ekonomi negara. Peranan kerajaan dalam aspek ekonomi terdapat dua, iaitu inflasi dan deflasi. Inflasi ialah kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan, manakala deflasi pula adalah penurunan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Saya ingin mengajak rakan-rakan saya semua untuk meminati topik ini kerana topik ini sangatlah menarik. Saya meminati topik ini kerana saya dapat mengetahui tentang perniagaan yang ada di negara kita. Dalam topik ini, saya dapat mempelajari tentang peranan kerajaan dalam menangani isu negara, tempatan dan juga serantau. Selain itu juga, saya dapat mempelajari tentang peranan kerajaan negeri dan juga peranan pihak berkuasa tempatan. Dalam peranan kerajaan dari aspek ekonomi, saya dapat mengetahui tentang pendapatan isi luar, untungan negara meningkat dan juga kuasa beli pengguna. Jadi saya ingin mengajak rakan-rakan sekalian untuk
belajar topik ini kerana topik ini sangat menarik. Subjek perniagaan memberikan saya serba sedikit ilmu untuk memulakan sesebuah perniagaan. Dalam bab ini, saya telah mempelajari trend semasa dalam perniagaan. Contohnya seperti peranan kerajaan dalam menangani isu-isu negara, tempatan dan serantau. Terdapat banyak lagi topik-topik menarik yang boleh dipelajari dalam bab ini. Jom belajar perniagaan. Jom belajar perniagaan. Itu dia kata kawan kita daripada SMK Setia Alam. Dan kita nak tahu jugalah kan, siapa pula sekolah pilihan hari ini? Adakah pelajar-pelajar yang sama bagi pendapat tadi? Kalau kita nak tengok, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Apa khabar? Annyeonghaseyo. Wah, ramainya. Cikgu, tadi cikgu cakap ada 26 orang. Mana lagi 20 murid, cikgu? Tidur. Hujan. Cikgu ni jujur sangat lah. Inilah kita ada kawan-kawan kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Setia Alam Shah Alam. Apa khabar? Kita kat sini kalau tengok ada 2 orang lelaki dan juga 4 orang wanita. Kita kenalkan dulu. Ni siapa ni? Luqman. Betul lah Luqman? Ya, saya. Silakan perkenalkan diri awak Luqman. Okey. Salam sejahtera. Saya Luqman Hakim dari SMK Setia Alam. Cikgu, ini yang buat rambut belah tengah tadi Awak buatlah rambut belah tengah. Saya rindu tau nak buat rambut belah tengah tu. Okey, seterusnya jejaka kita Naufal. Silakan. Salam sejahtera, nama saya Naufal Ilham dari SMK Setia Alam. Okey, Naufal. Dan seterusnya, siapa tu? Nurnisa kalau tak salah saya namanya. Salam sejahtera, nama saya Nurnisa Jana dari SMK Setia Alam. Alright, okey. Seterusnya kita ada siapa? Farah Adiba. Farah, kalau boleh awak sebut nama awak dan juga kelas manager sebab sekolah semua satu sekolah kan? Ke awak sekolah lain? Farah Adiba. Cakap. Farah Adiba. Salam sejahtera, saya Nafar Adiba dari SMK Setia Alam. Okey, disebut juga. Okey. Seterusnya, siapa ni ala comelnya? Nornia. Dania. Siapa? Dania. Dania. Kenalkan diri awak. Salam sejahtera, saya Dania Kaisara. Oi, marah ke? Terkejut macam marah. Okey, itu saja pelajar-pelajar kita. Alright. Ada lagi seorang lah. Mata dia besar, cikgu. Kau tak panggil aku? Okey, siapa tu? Kenalkan diri awak. Salam sejahtera, nama saya Ajuni Syafira daripada SMK Setia Alam. Okey, anda semua satu kelas ke? Ke lain-lain kelas? Ya, satu kelas. Ada seorang. Ada yang sama kelas, ada yang lain-lain kelas. Okey, baik. Inilah pelajar-pelajar kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Setia Alam Shah Alam. Okey, semua dah bersedia ke nak belajar bagi subjek perniagaan ini? Sudah? Okey. Dah. Okey, baik. Jadi cikgu pun dah bersedia cikgu InsyaAllah. Baik, jadi dengan itu sampai di sini saja Didik TV. Terima kasih banyak diucapkan cikgu. Dah habis dah. Tak adalah bergurau. Kita ada ini dan sesuatu yang saya nak kongsikan kepada anda sebelum kita berhenti rehat. Apa dia tu? Apa cerita? Jom kita tengok. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Hanafi. Pendapat saya mengenai bab 2 ini adalah satu bab yang menarik di mana ia membincangkan mengenai isu-isu semasa mengenai ekonomi dan perniagaan khususnya. Jadi saya boleh bagi contoh, pelajar-pelajar boleh mengetahui apakah kesan-kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi dan perniagaan. Pelajar juga boleh mengetahui apakah langkah-langkah yang telah kerajaan ambil untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi dekat sini secara tidak langsung pelajar boleh mengaplikasikan apa yang dibelajar kepada kehidupan yang sebenar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, hai, saya Cikgu Atika. Okey, jadi mengenai topik bab 2 ni, bagi saya dia adalah satu kelebihan kepada pelajar sekiranya soalan ni naik
dalam soalan peperiksaan lah. Okey, sebab dia mudah untuk pelajar skor. Okey, sebab skop dia tak besar. Okey, asalkan pelajar ni dia tahu apakah peranan kerajaan, okey, ataupun dan tindakan kerajaan yang perlu diambil untuk menangani masalah yang berlaku, sama ada berlaku di peringkat tempatan, negara ataupun serantau. Okey, selain daripada tu, topik ini juga sangat menariklah bagi saya sebab pelajar ni dia boleh aplikasikan okey dengan dunia luar, okey, dan faham secara logik lah mengapa sesuatu tindakan tu diambil, terutamanya dalam perkembangan sektor perniagaan. Didik TV KPM. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hypochlorite atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan pelindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan: pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri, dan hari ini subjek yang kita belajar adalah perniagaan bersama dengan cikgu kita ni, Cikgu Nur Syahrah, bersama dengan pelajar-pelajar daripada SMK Setia Alam. Dan cikgu, sebelum kita nak mulakan kelas kita ni cikgu, kita ataupun anak murid cikgu ni nak bagi semangat dekat cikgu. Dia nak nyanyi lagu untuk cikgu. Boleh cikgu? Boleh. Lagunya adalah lagu How You Like That daripada Luqman Manoban. Luqman, awak ingat saya tak tahu Manoban tu siapa? Belanjalah sikit, boleh tak? Sikit je Luqman. On mic sekarang Luqman. Semua tepuk tangan dulu. Yeah. Okay. Luqman. 3, 2, 1. How you like that? Itu je. Sikit betul dia bagi cikgu. Sikit dia bagi. Okeylah. Baiklah, nampaknya saya pun dah kena marah dengan produser saya. Jadi, cikgu, mari kita mulakan kita punya sesi pembelajaran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Subjek perniagaan, sila cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, saya Puan Nur Syahrah daripada SMK Setia Alam. Okey, so hari ini cikgu akan mengajar tentang topik tingkatan 4, iaitu bab 2. Okey, are you ready?
Yes, teacher. SMK Setia Alam. Cikgu kena cakap Korea baru orang faham, cikgu. Okey, ini adalah tajuk dalam bab 2 iaitu trend semasa dalam perniagaan. Okey, ini yang saya ambil memang daripada buku teks yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, so inilah wajah yang ada dalam buku teks. Okey, kita tengok apa yang kita perlu pelajari dan kita perlu ketahui dalam standard pembelajaran. Okey, selepas mempelajari subjek ini ataupun topik ini, pelajar akan mengenal pasti peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan negara dan serantau. Okey, selain itu kita juga pelajar akan dapat mengimbas tentang trend persekitaran yang ada di dalam Malaysia. Okey, selain itu kita akan menganalisis apakah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam sesuatu perniagaan. Okey, kejap lagi kita akan tengoklah sama-sama. Okey, dan yang terakhir kita kena tahu juga apakah nilai kesan yang dibuat ataupun yang mengalami perubahan ni. Okey, so untuk hari ini topik yang saya akan terangkan adalah trend persekitaran perniagaan. Okey, apakah maksud trend persekitaran perniagaan? Okey, iaitu satu arah aliran perkembangan sesuatu perniagaan. Okey, di mana kita tahu platform kita sebagai perniagaan, kita tahu kat mana kita punya trend. So sebab kita mengikut peredaran zaman. Trend maksudnya kita mengikut perubahan yang ada pada zaman sekarang. Okey, yang kedua, dalam trend ini kita perlu tahu tentang dua faktor iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Okey, hari ini saya terangkan apa yang dimaksudkan dengan faktor dalaman. Okey, faktor dalaman ini merupakan faktor persekitaran organisasi yang dikawal. Okey, contohnya macam gaya pengurusan, sumber manusia, pemasaran dan pengeluaran dan keuangan dan juga perakanan. Selain itu kita ada teknologi maklumat, penyelidikan dan pembangunan atau kita sebut sebagai R&D. Okey, research and development. Okey. Faktor luaran. Okey, tadi kita dah belajar tentang faktor dalaman. So sekarang kita nak tahu pula apakah faktor-faktor luaran yang ada dalam trend semasa perniagaan. Okey, yang pertama kita tengok dari segi ekonomi. Okey, ekonomi. Okey, faktor luaran ni kita memang tak dapat dijangka apa yang akan berlaku dalam perubahan. Okey, contohnya ekonomi, yang kedua kita akan tahu pasal politik dan perundangan. Okey, yang ketiga pelanggan. Okey, sebab kita tak tahu apa kemahuan pelanggan di luar sana. Okey, jadi sebenarnya kita membuat perniagaan ni kita kena tengok pada pelanggan kita. Okey, yang keempat adalah masyarakat. Okey, kita tengok masyarakat kita kategori yang macam mana yang boleh terlibat dalam perniagaan, dan yang terakhir adalah persaingan dan juga jaringan. Okey, ini adalah jadual yang ada dalam trend semasa perniagaan iaitu isu tempatan, isu negara dan juga isu serantau. Okey, untuk pengetahuan Akmal, isu tempatan ni maksudnya dia duduk dalam satu kelompok kawasan sahaja. Tempatan. Okey, kalau negara dia melibatkan negara kita dengan negara luar, contohnya Brunei ataupun Singapura lah. Kalau serantau maksudnya dia melibatkan negara yang lebih besar. Okey, walau bagaimanapun dalam isu negara ni dia ada melibatkan perubahan dari segi ekonomi iaitu inflasi dan deflasi. Akmal nak tahu pasal inflasi dan deflasi? Nak cikgu, Okey. Okey, yang pertama kita tengok dulu dalam bab ini dalam 2.1.1 kita tengok peranan kerajaan pusat. Okey, semua orang tahu apa yang dimaksudkan dengan kerajaan pusat. Kerajaan pusat semestinya kerajaan Malaysia yang ada sekarang. Kan, dia yang akan menguruskan atau melaksanakan semua apa-apa yang ada di Malaysia. Okey, dalam aspek ini dia terbahagi kepada 3 bidang iaitu aspek perundangan, kita ada aspek keuangan dan juga kita ada aspek perkembangan aktiviti perniagaan. Okey, jadi ketiga-tiga ini yang akan melengkapkan perniagaan dalam Malaysia. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, aspek perundangan. Apa yang dimaksudkan dengan aspek perundangan? Okey, dalam aspek perundangan ni kita mempunyai satu undang-undang yang kita gubal, okey, sebagai landasan kepada peniaga untuk menjalankan perniagaan. Okey, selain itu kita juga ada perlindungan pengguna. Contoh kalau kita beli barang tak okey, kita berhak untuk menyuarakan pendapat kita. Okey, so kerajaan akan mengambil apa yang dicakap oleh feedback daripada masyarakat.
Okey, di situ dia melindungi kita lah daripada kita menggunakan barang-barang yang ada. Okey, dan yang ketiga adalah pelepasan cukai. Okey, seterusnya adalah aspek keuangan. Okey, aspek keuangan contohnya sumber pembiayaan, contoh MARA, Tekun dan Tekun Nasional. Okey, ini adalah dalam ni ada orang kata dia punya logo lah di sinilah untuk sumber pembiayaan. Okey. Yang ketiga adalah aspek perkembangan, iaitu dia menjalankan promosi, latihan dan pembangunan, penyelidikan dan pembangunan. Okey, seterusnya. Ini saya tunggu cikgu. Kita test dulu. Kita tengok macam mana pelajar setia alam menjawab soalan-soalan yang diberi berkaitan dengan tajuk. Saya nak jawab pun boleh juga kan cikgu? Okey, untuk soalan yang pertama. Okey, saya minta. Cikgu, kenapa cikgu tak layan soalan saya tadi cikgu? Sorry. Benar saya. Cikgu, kalau saya nak jawab pun boleh kan cikgu? Boleh, silakan. Boleh, kesian saya cikgu. Okeylah, cikgu seorang-seorang Okey. Okey, soalan pertama apa dia tu? Maklumat yang berikut berkaitan dengan beberapa jenis cukai yang dikutip oleh satu agensi kerajaan. Cukai import dan cukai eksport dan juga cukai jualan dan perkhidmatan SST. Apakah agensi berkenaan? Ini kalau salah ni pelajar-pelajar pada SMK Setia Alam. Hai, tak tahulah. Jangan Kita nak minta siapa ni jawab cikgu? Dania. Dania mana Dania? Dania mana Dania? Cuba angkat tangan Dania. Saya. Nampaknya kita terputus panggilan Dania. Okey. Okey. Dania, jangan malukan pelajar-pelajar daripada SMK Setia Alam. Soalan ni masya-Allah. Silakan jawapannya. Jawapan dia A. Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Adakah anda pasti? Macam mana cikgu? Betul, jawapan dia betul. Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Okey, sebab yang melibatkan cukai ni memang kastam. Betul. Saya rasa cikgu mesti ada orang juga akan confuse cikgu dengan pilihan jawapan B. Betul cikgu? Betul. Lembaga hasil dalam negeri. Kan. Okey, soalan seterusnya. Let's go. Okey, soalan yang kedua. Okey, pernyataan manakah yang merujuk kepada pelaksanaan dasar keuangan? Okey. Saya minta Naufal lah. Ya. Naufal dah bersedia nampaknya, dah tersenyum. Naufal macam bersedia, macam dah tahu soalan akan datang dekat awak Kenapa Okey, silakan. Okay. Jawapan dia A. Bank Pusat mengawal kadar faedah. Bank Pusat mengawal kadar faedah. Betul. Ini kalau cikgu dah bagi jawapan pun salah juga. Masya Allah. Cikgu, bagaimanakah jawapannya? Jawapannya betul. Bank Pusat yang mengawal. Okey, Bank Pusat mengawal kadar faedah. Dengan kata Naufal nak terangkan kenapa dia pilih A. Kita tanya dia. Naufal? Kenapa dia pilih? Kenapa pilih A? Kenapa bukan B, C, D, E, F, G? Sebab dia orang pun ambil ekonomi asas ni. So related, benda ni related. Iya. Mesti macam terkejut kan soalan ni datang? Okey Naufal, jangan terkejut. Nanti cermin kat belakang awak tu jatuh pula. Kenapa A Naufal? Silakan. Saya betul. Apa dia? So dia bank tu yang pegang semua cawangan bank lah. Menjadi ibu kepada ibu kepada segala inilah transaksi ibu kepada segala bank. Kepada bank. I see. Jawapan sangat meyakinkan Naufal ya. Alhamdulillah. Okey cikgu. Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya. Okey, dari segi aspek perundangan kita ada 6 akta yang perlu kita ikut. Okey, kenapa kerajaan membuat akta? Supaya peniaga-peniaga ni dapat maksudnya dapat mengikut apa yang ditetapkan oleh kerajaan. Okey, contoh yang ada kita ada akta perkongsian, kita ada akta sewa beli. So kalau peniaga ada buat kesalahan apa-apa, kita rujuk pada akta sahaja. Dia macam undang-undang lah. Dia memang undang-undang dalam perniagaan. Okey, seterusnya dalam perlindungan pengguna. Okey, kita sebagai pelanggan, kita kena tahu hak kita sebagai seorang pelanggan. Okey, jadi kita boleh untuk argue apa barangan yang tak okey dapat ke apa. Jadi kita berhak. Okey, kenapa kenapa kerajaan wujudkan benda ni? Dia supaya pengguna tidak ditindas.
Okey, ditindas oleh peniaga yang menjalankan perniagaan dalam amalan perniagaan. Okey, dia merupakan salah satu tindakan yang positif lah kepada kita. Jadi kita sebagai pelanggan, kita rasa puas hati sebab kita ada tempat untuk kita rujuk kalau ada masalah apa-apalah. Okey, yang kedua, setiap isu atau kes yang timbul akan dirujuk atau dikemukakan kepada bahagian perlindungan. Okey, so ini adalah logo lah. Logo di mana kita boleh, dia mewujudkan satu persatuan. Okey, persatuan perlindungan untuk pengguna. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pelepasan cukai? Saya tahu cikgu, boleh saya jawab? Boleh, silakan. Tapi cikgu, saya betul-betul terlupa cikgu. Saya lupa nak masak nasi sekejap lagi cikgu. Boleh tak saya balik rumah sekejap nak masak nasi cikgu, boleh? Habiskan dulu. Alah, saya kejap cikgu. 2 minit je. Saya lari sekejap. Boleh cikgu kita berhenti rehat dulu Okey. Okey. Kepada anda semua jangan ke mana, selepas ini kita akan sambung balik dengan kita punya sesi pembelajaran dalam Road to Success SPM 2021. Cikgu, saya balik rumah sekejap cikgu Sekejap tau. Didik TV KPM. Kepentingan jarak sosial dalam pencegahan COVID-19. Jarak sosial merupakan satu cara yang berkesan untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Bagaimana anda boleh melakukannya? Membuat pembelian atas talian seperti barang keperluan, makanan dan membuat pembayaran atas talian seperti bil, utility dan pinjaman bank. Jika terpaksa berurusan di luar, pastikan anda mengamalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain seperti membeli makanan di restoran, mengisi minyak di stesen minyak, membuat urusan di ATM atau bank, membeli barang keperluan di pasar raya, menggunakan kemudahan pengangkutan awam, membeli ubat di farmasi. Jika membuat pembayaran di kaunter, guna pembayaran elektronik secara PayWave seperti kad kredit, kad debit dan e-wallet. Anda bosan? Lakukan aktiviti fizikal di rumah seperti melakukan regangan, berjalan sekitar rumah, berlari setempat, naik dan turun tangga, lompat tali dan berkebun. Jangan anjur atau hadir majlis sosial atau keagamaan seperti majlis hari jadi, majlis perkahwinan dan ceramah agama. Anda juga boleh berinteraksi dengan orang luar melalui aplikasi atas talian seperti Skype, WhatsApp, video call dan FaceTime. Letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dengan ucapan salam bagi menggantikan bersalaman dan bersentuhan. Jauh semeter namun kekalkan interaksi. Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arifah binti Asmadi, murid tahun 6 SK Dato' Mas'ud. Saya Damia Imelda binti Abdul Syukur, murid tahun 6 SK Dato' Mas'ud. Saya Nur Farzana Husna binti Zulkifli, murid tahun 6 SK Dato' Mas'ud. 1, 2, 3. Guru terlalu luas dan dalam yang meniti setiap suka dan duka, tidak dapat kubalas. Guru bagaikan pasir pantai yang sukar untuk dihitung. Begitulah kekebalan yang kutuntut setiap hari aku melihat Adam. Guru, kejayaan ini adalah titik mulia untuk memperoleh kejayaan lebih cemerlang pada hari-hari mendatang. Terima kasih, Cikgu. Itu dia persembahan daripada adik-adik kita kan untuk sempena Hari Guru nanti. Terima kasih adik, Masya Allah. Yang paling istimewanya 1, 2, 3. Okey, cikgu. Boleh kita sambung balik kelas kita, cikgu. Boleh. Dan katanya Luqman pun nak nyanyi lagi, cikgu. Tadi dia nyanyi sikit. Luqman, nak nyanyi lagi ke atau tak nak dah? Dah serik. Boleh. Oi, dia Luqman, sikit lah Luqman. Nyanyi sikit. Luqman, on mic Luqman. Ya, saya. Satu Malaysia menanti persembahan awak. Awak tahu tak? Okey, nyanyi sikit. 1, 2, 3. Lagu apa? Tak kisahlah lagu apa. Pretty Savage ke apa ke. Kita Blink tau. Okey. Lagu lain boleh? Tak kisah. Lagu raya pun boleh. Tak ada masalah Luqman.
Okay, I'm the mafia. Mafia, yeah. We do it like a mafia. Yeah. Oh, okey. Okey, buat bertenang. Kita tahu di bulan Ramadan ini kita kena banyak buat kebaikan ya. Jangan banyak buat lara sangat. Okey, terima kasih Luqman. You memang sporting lah. Okey, cikgu, macam mana? Okey. Okey. Kalau itu kita nak bagi grade apa cikgu? Grade A ke B, C, D, E, F? A++ kot. Oh, A++. Okey, cikgu. Tadi cikgu cakap ada pasal pelepasan cukai. Apa dia tu, cikgu? Okey, pelepasan cukai. Okey, pelepasan cukai ni maksudnya kerajaan memberi pelepasan lah. Okey, kepada peniaga untuk orang kata untuk tidak membayar cukai lah. Okey, so kita tengok apakah jenis-jenis pelepasan cukai yang diberikan oleh kerajaan. Alright. Okey, yang pertama adalah taraf perintis. Okey, yang kedua adalah allowance cukai pelaburan. Okey, yang ketiga potongan cukai. Okey, yang keempat pengecualian cukai dan yang kelima adalah allowance pelaburan semula. So ini adalah antara jenis-jenis pelaburan lah. Jenis-jenis pelepasan cukai. Jenis-jenis pelepasan cukai. Yes, okey. Okey, terusnya cikgu. Okey, seterusnya dari aspek keuangan. Okey, dari aspek kewangan dan aspek perkembangan perniagaan, kita telah dibantulah oleh satu agensi dalam semua pembiayaan di mana kerajaan mewujudkan pertumbuhan ini supaya membantu dari segi aktiviti yang dijalankan oleh peniaga. Okey, jadi contohnya agensi MARA, Tekun dan juga AIM, CDC dan sebagainya lah. Sebab contohnya macam MARA, dia akan memberi modal permulaan kepada peniaga. Okey, kalau macam Tekun pun dia memberi juga dia memberi juga pinjaman dan dia di samping itu peniaga boleh membuat simpanan. So dia ada dua fungsi lah di situ. Okey, selain daripada itu dari aspek perkembangan aktiviti di mana kerajaan ini akan memberi tumpuan perniagaan kepada aktiviti macam promosi, latihan dan pembangunan. Contoh memberi latihan kepada peniaga-peniaga kita lah. Sebab kita tahu peniaga kita mungkin ada yang bermula daripada background yang berbeza. Okey, dan akhir sekali dari segi penyelidikan dan pembangunan. Okey, di mana produk-produk akan dikaji dulu sebelum dipasarkan. So agensi inilah yang akan menguruskan. Okey. Antara peranan-peranan kerajaan, yang pertama kita ada negeri, yang tadi kita cerita pasal isu. Okey, sekarang kita nak tengok apakah peranan-peranan kerajaan. Okey, dalam kerajaan negeri kita ada dan kerajaan pihak berkuasa tempatan. Okey, untuk maklumat Akmal, kerajaan negeri berpihak kepada satu negeri lah. Maksudnya dia akan menguruskan semua berkaitan dengan negeri dan tempatan hanya tempatan sahaja. Okey, dan dia orang kata dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan maklumat kepada penduduk setempat. Itulah ada pihak berkuasa tempatan. Contoh kita ada Majlis Perbandaran Kelang, Majlis Perbandaran Peternak. Macam tu. Okey. Itulah dia antara fungsi dia lah. Okey. Okey, yang kedua dari aspek pertumbuhan ekonomi. Okey, ini dah masuk ke arah ekonomi Malaysia lah. Di mana ekonomi ni kita tahu ekonomi sangat meluas, tapi dalam topik ini kita akan bincangkan tentang pendapatan isi rumah. Kita akan bincangkan tentang kuasa beli pengguna dan juga keuntungan negara meningkat. Baik. Sebenarnya kan cikgu, kalau cikgu nak tanya kepada anak-anak murid cikgu, boleh cikgu, tak ada masalah. Tak ada cikgu nak suruh diorang explain kan pun tak ada masalah cikgu. Sebab betul. saya nampak Luqman macam main menari TikTok kat situ ya. Luqman, kau belajar ke? Kau belajar. Okey. Alhamdulillah. Semua okey ke? Ada nak tanya apa-apa soalan kepada cikgu? Boleh angkat tangan? Ada soalan apa-apa? Kalau tak ada soalan pun buat-buat je macam ada soalan. Pun tak ada juga. Okey, nampaknya diorang semua faham cikgu. They are on the right track. Alhamdulillah. Okey. Okey, seterusnya peranan kerajaan dari segi aspek guna tenaga. Tadi kita tengok dari aspek ekonomi. Sekarang kita tengok daripada guna tenaga. Okey, guna tenaga tu maksudnya buruh lah, pekerja. Okey, sebab kita menggunakan tenaga kerja manusia. Okey, dia lebih kepada orang kata bahagian sumber manusia. Baik. Okey, di mana dia merujuk kepada negara yang mencapai kadar pengangguran kurang daripada 4%. Okey, contoh dalam pengangguran ni kita ada 4 jenis. Kita ada pengangguran bermusim di mana dia hanya bekerja di satu tempoh sahaja. Contoh kita menanam padi. Jadi bila habis dah selesai padi, dia tak akan kerja lagi. So dia kena tunggu pula. Jadi dia orang terpaksa mencari kerja lain lah.
Okey, kalau dari segi pengangguran kitaran ni dia lebih kepada majikan, dia senang buang kerja dan dia akan ambil orang lain dan sebagainya. Dia macam itu. Struktur ni dia maksudnya dia tidak statik sangat. Okey, Itu adalah pengangguran kalau pengangguran kitaran ni dia berpusing lah. Maksudnya bukan orang yang sama. Dia tak setak. Okey, kalau struktur pula lebih kepada orang kata lebih kepada pekerja tu dia diberhentikan ataupun dia memang tak akan dapat kerja. Maksudnya majikan akan ambil orang lain. Okey, kalau dari segi teknologi, pengangguran teknologi ni yang kita tengok pada zaman sekarang lah, sebab sistem kita menggunakan teknologi. Jadi pekerja kurang dapat kerja sebab semuanya ikut pada teknologi. Menggunakan teknologi. Macam tool pun sekarang kita dah nampak. Kan kita dah tak guna orang. Kita hanya guna kad sahaja. Yes. Okey, seterusnya peranan dari segi aspek ekonomi. Okey, ni sememangnya dalam ekonomi asas pun ada, tapi dari segi perniagaan ini adalah basic, inflasi dan deflasi. Inflasi tu maksudnya kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Ini kita akan selalu dengar bila terutamanya bila tibanya hari raya. Hari raya apa-apa kan. saja musim perayaan kan. Ya, betul. So dia menyebabkan peningkatan pada permintaan. Okey, dan melebihi jumlah penawaran. Okey, seterusnya kita pergi kepada deflasi. Okey, deflasi. Okey, deflasi tu maksudnya penurunan harga barang. Okey, kalau kita tengok sini ini adalah inflasi. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Kita cuba. Okey, kita cuba minta siapa yang kena. Cikgu tengok apa kat tangan tu, cikgu. Cikgu tengok apa kat tangan tu, cikgu. Baca doa ke? Okey, Farah. Saya minta Farah lah jawab. Mana Farah? Sebab daripada tadi dia Okey, senyap kan. Farah, kalau boleh Farah bacakan soalan tersebut dan juga sekaligus menjawab soalan itu. Boleh ke Farah? Boleh. Okey, Farah. Senyum sikit, Farah. Okey, silakan. Okay, maklumat yang berikut berkaitan dengan langkah oleh kerajaan untuk mengatasi sejenis pengangguran. Kerajaan membuat perancangan ekonomi dengan trend perubahan perniagaan. Menyediakan latihan dan pendidikan tinggi selari dengan perubahan tuntutan semasa dalam tenaga kerja. Jawapannya D, pengangguran struktur. Ya, betul. Betul. Pengangguran struktur. Kenapa D, Farah? Boleh saya tanya? Sebab dia D ke atau memang mungkin awak boleh explain secara ringkas. Sebab dia melibatkan struktur ekonomi. Okey, betul cikgu lagi satu cikgu, saya ada satu soalan untuk Farah, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Sekarang ni cikgu baru saya tahu kenapa si Farah dan Lokman diorang tak ngam, sebab seorang Ami, seorang Bling. Kau tengok kat belakang sana tu penuh. Awak itu bukan bilik saya. Oh ya. Tak mengam. Okey. Ini bilik siapa? Bilik kakak. Padahal bilik dia cikgu. Dia malu tak mengaku. Okey. Mana ada. Kau marah pula dia kan? Mana ada. Okey, D. Betul cikgu jawapan dia Alhamdulillah. Tahniah Farah Adiba. Okey, seterusnya. Seterusnya yang saya terangkan tadi, ini adalah deflasi lah, di mana kejatuhan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Okey, kita test power soalan 4. Test power cikgu cikgu nak saya pilih ke cikgu pilih? Cikgu pilih lah Okey, Nisa. Daripada tadi senyum je Nisa. Nisa, mana Nisa? Jana. Nisa Diana. Okey, Nisa. Okey, baca soalan tersebut. Apakah kisah inflasi? Yap. Jawapan saya C. Taraf hidup rakyat semakin menurun. Kenapa awak pilih C bukan D? Sebab inflasi tolak kampung sebelah tu. Okey. Anda pasti jawapannya C? Hello. Betul C awak pasti ke? Okey, cuba on mic. Mic on. Okey. Anda pasti C? Abang tak buat lawak pun. Jangan kena. Okey, cikgu, jom kita tengok betul ke tak betul cikgu.
Betul C tadi cikgu Betul C. Okey, baik. Alright. Okey, ini kita masuk dalam topik 2.2.4. Okey, iaitu pasaran, trend guna tenaga, pendapatan dan pertubuhan ekonomi Undang-Undang Perniagaan. Okey, di mana pasaran merupakan satu keadaan berlakunya urusan niaga antara penjual dan pembeli. Okey, pada satu tingkat harga, pada masa sama mereka ada menjalankan persetujuan di antara satu sama lain lah. Okey, kalau trend guna tenaga lebih kepada pekerja macam kita sumbang tenaga kita dan fizikal, mental semua kita sumbangkan untuk pekerjaan itu. Okey. So untuk undang-undang perniagaan pula, dia merupakan satu peraturan yang orang kata yang ditentukan oleh kerajaan. Okey, seterusnya soalan yang kelima. Cikgu, Lokman tengah baca berita kot cikgu. Okey. Kita tengok mulut soalan dia yang terkumat kelima, kami, terkumat kita kami, minta terkumat kami. Lokman. Okay. Oh, patutlah. Awak menghafal Oh. Mana ada? Oh, patutlah. Dia menghafal ni cikgu. Okey, saya nak awak baca soalan ni dan jawab dengan tutup mata. So, awak dah hafal? Okey. Okey, tutup mata. Antara yang berikut, manakah yang berkaitan dengan guna tenaga penuh? Okey. Okey, saya yakin jawapan saya C, iaitu 2 dan 4. Apa 2, apa 4? Boleh bacakan tak? Apa 1, 2, 3, 4 tu? Okey. Tak nampak. Tak nampak? Tadi awak dah hafal dah tadi? Okey. 1, taraf hidup rakyat pada tahap tinggi. Okey. 2, negara mengalami pengangguran geseran. Okey. Yang ketiga, tidak berlaku keadaan inflasi dalam ekonomi. Okey. Yang keempat, kadar pengangguran kurang daripada 4%. Okey, dan tadi pilihan jawapan awak adalah? C, iaitu 2 dan 4. 2 dan 4. Dan kenapa awak memilih 2 dan 4, Lokman? Ramai kawan-kawan nak tahu ni kenapa awak pilih 2 dan 4. Okey, sebab dia guna tenaga penuh akan meningkatkan kegiatan ekonomi kerana faktor pengeluaran digunakan sepenuhnya. Okey. Oh, itu saja? Itu saja. Cikgu, kalau nak tahu jawapan dia betul ke tak betul, cikgu, saya ada satu idea, cikgu. Apa kata kita cari bantal unicorn sama seperti Lokman kat belakang tu, cikgu? Kan? Jadi, cikgu, kita nak berhenti rehat dulu ya. Berhenti rehat je. Boleh, cikgu Boleh. Boleh. Nak tahu jawapan dia betul ke tak? Selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Cikgu, jom kita cari bantal unicorn tu, cikgu. Didik TV KPM. Pilih kuarantin di sini atau kuarantin di sini. Pilihan di tangan anda. Masih nak keluar lagi? Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan 3C. Crowded place, kawasan sesak, elak. Confined space, kawasan sempit, elak. Close conversation, jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan 3C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP, ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi, jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Pakai ini atau pakai ini. Pilihan di tangan anda. Jangan leka dan alpa, kita belum menang. Awak, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga, tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn, dan elakkan 3S. Tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19.
Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga pelajar-pelajar daripada SMK Setia Alam, Shah Alam dan juga Cikgu Syara kita dalam subjek perniagaan. Baik, tadi sebelum kita berhenti rehat tadi kan kita ada satu soalan berkaitan dengan subjek ini yang mana salah satu muridnya iaitu Lokman. Lokman apa? Hadabo. Manoban. Lokman Hadabo. Lokman Manoban ada memberi jawapan C 2 dan 4. Kita nak tanya kepada cikgu betulkah atau tak betul. Boleh kita tengok slide tadi ke cikgu? Okey, boleh. Mari kita tengok. Betul ke tak betul cikgu? C jawapannya. C, 2 dan 3. Negara mengalami pengangguran geseran. 2 dan 4 cikgu. 2 dan 4, sorry. Kadar kurang daripada 4%. Betul. Sebab tadi pun kita dah jelaskan dalam yang betul cikgu Okey, tahniah Lokman. Bangga muka Tiba. Okey, seterusnya cikgu. Okey, boleh saya terangkan? Boleh. Okey, untuk 2.3 tadi kita dah belajar apakah peranan kerajaan dan sebagainya. Sekarang kita nak analisis pula apakah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan yang berlaku di dalam dunia perniagaan. Baik. Okey, yang pertama kita tengok ada 2 faktor yang terlibat iaitu faktor dalaman dan juga faktor luaran. Okey. Faktor dalaman kita sebut sebagai faktor yang dimiliki oleh syarikat yang menjadi kekuatan dan kelemahan kepada sesebuah perniagaan ataupun organisasi lah kita sebut. Yang kedua, faktor yang memberi peluang dan ancaman kepada sesebuah syarikat. Seterusnya kita menganalisis dalam faktor dalaman dan juga faktor luaran. Untuk soalan 6. Sebab tadi memang saya terangkan sikit sebab saya tahu pelajar-pelajar ni memang diorang dah belajar pun sebelum ni. Ya. Cikgu, kalau soalan ini saya macam tahu dah siapa yang akan menjawab soalan ini. Cuba kalau tiba-tiba kita twist sikit, kita bagi orang lain jawab. Agak-agak tak apa, itu kita simpan selepas ni cikgu. Adrini betul cikgu ya, betul. Adrini, silakan. Dia yang belum lagi kan jawab. Yes, silakan Adrini. Untuk soalan yang ke-6. Janganlah sedih. Apakah faktor luaran yang mempengaruhi perniagaan? Dekat bahagian jawapan tu saya nampak ada 3 faktor dalaman. So jawapan saya D, cikgu. Teknologi. Kenapa teknologi Adrini? Sebab faktor luaran ni dia merujuk kepada faktor yang boleh memberi peluang dan ancaman kepada syarikat. Jangan sedih. Wah, nampak tak cikgu? Inilah orang katakan apabila murid itu dia faham betul-betul dengan topik dan juga subjek tersebut. Kita bagi saja soalan, insya-Allah dia dapat menjawabnya. Tahniah Adrini. Jangan sedih, saya tahu bukan senang nak masuk TV kan? Okey cikgu, kita teruskan cikgu. Seterusnya kita akan sambung pada kesan. Tadi kita dah menganalisis apakah faktor-faktor yang membuatkan perubahan dalam perniagaan. So sekarang kita nak tahu pula pasal kesan. So apa yang ada dalam kesan perubahan dari aspek trend perniagaan ini adalah dari segi guna tenaga iaitu pekerja. Yang kedua pendapatan dan yang ketiga pertumbuhan ekonomi. Kalau kita tengok dari segi perubahan aspek undang-undang dia lebih kepada melindungi perniagaan daripada sebarang penipuan. Seterusnya mewujudkan sistem macam sistem perniagaan secara adil dan melindungi hak semua pihak dalam perniagaan. Sekian, terima kasih. Tapi tak apa, belum berakhir lagi. Betul sebab je, saya cikgu. ada soalan cepu mas untuk pelajar-pelajar Setia Alam. Kita ada speed quiz. Sebab pelajar-pelajar Setia Alam sebelum saya datang sini, memang diorang dah belajar dah. Bab 4, kata 4 memang diorang dah belajar. Cikgu, ini kita impromptu cikgu Ini kita tak ada nak rehearsal lah. Ini diorang semua terkejut sampai Naufal pun baca ayat kursi tadi. Okey, cikgu. Soalan pertama, siapa dapat jawab, anda akan dapat duit raya daripada cikgu. Takkan tak nak duit raya? Tak nak? RM100 cikgu nak bagi? Tak nak? Kita up RM10 je. Silakan cikgu.
Okey, siapa nak try? Okey, ini bab tingkatan 4. Masih juga dalam topik yang sama. Okey. Okey, bagaimanakah sesebuah organisasi menganalisis masalah yang terdapat dalam perniagaan? Okey, siapa nak jawab angkat tangan? Okey, bermula dengan perkataan S. S. W. S Star Wars. Yes. SWOT. So saya nak diorang terangkan. Itu ada cikgu Nia. Okey, Dania. Okey, Dania silakan. Okey, jawapan dia SWOT. Okey, terangkan apa yang dimaksudkan dengan SWOT. Ya. Sebab kawan-kawan kat luar sana tak tahu apa dia SWOT. SWOT tahulah pedang. SWOT itu S mewakili strength, W mewakili weakness, O mewakili opportunities, and T mewakili threat. Okey. Okey, bagus. Tepuklah sikit untuk Dania. Tahniah Dania. Nanti boleh hantar akaun bank awak dekat cikgu Okey, saya ada lagi satu soalan. Okey, one last final question. One last final. Okey, kita tengok siapa yang akan dapat menjawab soalan ini. Silakan cikgu. Okey, soalan bab 1. Ya. Okey, senaraikan pembentukan pemilikan perniagaan yang ada di dalam Malaysia. Ingat, bentuk pemilikan perniagaan. Senaraikan pembentukan pemilikan perniagaan. Ada sesiapa boleh jawab? Okey. Ataupun cikgu nak pilih cikgu? Kita pilihlah antara... Okey, Naufal lah, Naufal. Naufal, silakan. My man. Pilihan tunggal. Apa dia? Pilihan tunggal. Okey, senaraikan tu maksudnya awak bagi jenis pembentukan yang ada. Okey, milikan tunggal merupakan salah satu yang ada. Selain daripada itu? Perkongsian. Okey. Syarikat sendirian pihak. Okey. Syarikat awam berhad. Okey. Koperasi. Okey, betul. Ada lagi satu? Ada lagi? Naufal ada lagi nak tambah? Ada. Perbadanan awam. Okey, perbadanan awam. Okey, betul. Okey, so pemilikan pembentukan perniagaan kita memang ada 6 kat Malaysia. Ya, tahniah Naufal. Okey, terima kasih. Cikgu dia raya cikgu. Nanti dah habis live. Dah habis live baru cakap. Ini tengah live tau. Satu Malaysia tahu kau ni nak duit raya dari cikgu. Okey, cikgu. Kalau kita dapat cikgu kan, apa saja soalan yang cikgu berikan atau lontarkan kepada murid ni, dia dapat jawab cikgu kan. Dan saya pasti cikgu mungkin ada sedikit pesanan kepada pelajar-pelajar yang kat luar sana tu cikgu kan, yang mengambil subjek perniagaan ini. Sebab kita tahu cikgu, ini adalah batch yang mana tahun lepas diorang belajar pun dalam satu keadaan yang bukan seperti biasa. Orang kata lepas SPM ni kan. Jadi apa yang cikgu nak pesan kepada mereka yang orang kata terutamanya mengambil subjek ini? Cikgu, silakan. Okey, terima kasih. Okey, untuk pelajar di luar sana, jadikan satu subjek perniagaan ini sebagai platform awak lah. Okey, untuk awak mencuburi diri dalam bidang perniagaan. Okey, setiap kali kelas Google Meet yang dilakukan oleh guru-guru, sila masuk kerana banyak sebenarnya kebaikan ataupun faedah daripada Google Meet tersebut. Okey, cikgu-cikgu perniagaan dia akan mengajar awak tentang teknik, menjawab setiap bab dan sebagainya. Okey. Itu sebab sedikit cikgu kan. Sebab sedikit. Dan mungkin cikgu kalau ada orang kata YouTube channel sendiri ke mengenai, sebab zaman sekarang kan banyak saya perasan cikgu-cikgu yang menguploadkan video-video teknik macam mana cara menjawab cikgu, betul macam cikgu ada ke? Buat masa ni saya masih belum lagi buat. InsyaAllah. Tapi apa-apa pun untuk pelajar di luar sana, jadikan Didik TV ini sebagai satu platform kaedah pembelajaran di abad ini. Sebab sekarang kita tengah orang kata kita tengah mengalami satu perubahan. Ya, norma baru. Yes, norma baru dari segi pendidikan. Jadi inilah dia masa platform untuk awak duduk di rumah dan saksikan Didik TV. Okey. Alright, insya-Allah. Cikgu, ada dengar tak cikgu? Cikgu ada dengar tak? Ada bunyi postman datang cikgu? Ya. Ada bunyi postman datang. Mana kad ni? Mari sini. Sini. Okey. Kenapa masuk dalam? Weh,
Cikgu, ada kad lah cikgu. Nampak tak? Kad Hari Guru. Love, caring, funny, kind, awesome. It's all about you. Teacher. Kalau anda dapat lihat di sini, mungkin kita boleh dapatkan zoom sedikit. Okey. Nampak tak? Ini dia. Cantik kan? Ini kalau dalam kalau dapat kita tengok. Wah, selamat Hari Guru 2021 daripada adik kita Farah Khadijah 5 Amazing SKPP 18 2 tahun ni. Nampak tak? Ini cikgu ke? Bukan Ya, cikgu. Sebab ada name tag. Sebab ada name tag. Ada name tag. Baik. Terima kasih diucapkan kepada adik Farah. Dan juga kita nak ucap pelajar yang cukup sporting lah daripada SMK. Setia Alam Shah Alam. Thank you so much guys. Saya doakan semuanya orang kata berjalan dengan lancar. Jangan putus asa. Dan sewaktu bila tibanya hari SPM nanti dapat menjawab dengan tenang dan mendapat keputusan yang cemerlang. Amin, amin, amin. Rabbal Alamin. Okey, cikgu terima kasih juga cikgu. Okay, selamat berpuasa. Selamat Hari Raya. Okey, kepada anda Raya. semua. Kita jumpa lagi insyaAllah. Saya Akmal Nazri. Kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf. Kita jumpa. Assalamualaikum. Bye-bye. Tulus setiamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dua hari ABCD, 1, 2 dan 3, hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu. Terima kasih cikgu. Terima Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Didik TV KPM